Kami berharap pihak berkuasa nampaklah video ni, sampailah dengan dorang bahawa kami dengan besar harapan lah semoga lorong ni dimanfaatkan untuk benda-benda yang berlainan lah. Hai, Assalamualaikum. Aku Ruhil. Tahun ni 29 tahun lah. Dan kawan saya Saya Muhammad Aiman, berumur 20 tahun lah. Kami membawa nama Betara Kala di Bandar Sandakan ni adalah bertujuan untuk mengimbau kembali nostalgia generasi sebelum kami lah, golongan dengan orang tua sebelum ni yang kekal dengan budaya membaca dan mendengar kaset lah. Jadi kami bermodalkan duit poket sendiri untuk turun dan kami bawa segala apa yang kami ada ni untuk kami persembahkan dengan rakyat Sandakan untuk kami berkongsi lah. Sebagai contoh, buku-buku koleksi kami sendiri kami bawa, kami buat bacaan secara percuma. Jadi bila ada orang yang lalu, orang boleh singgah untuk membaca dan kami sediakan juga ruangan untuk duduk membacalah. Dan kaset pula kami bukalah untuk semua orang. Boleh pilihlah apa kaset yang kamu mau untuk kamu dengar sendiri. Mengimbau kembali lah nostalgia mungkin dulu-dulu masa bujang. Kita duduk minum kopi dengan rokok sambil dengar lagu. Kasetnya adalah salah satu Spotify lah zaman dulu kan. Orang akan dengar lagu melalui kaset-kaset daripada bermacam-macam band lah dan artis. So tercetusnya idea ni, kenapa kami buat begini? Satu, sebab banyak masalah. Daripada kita lepak kan, buang masa, bos kita buat benda yang kita minat, yang kita suka, sekaligus kita yalah, apa bahasa orang muda sekarang ni, healing apa benda entah. So kami buat ni, kenapa terdetik untuk bergerak buat benda ni? Hasil daripada kami banyak pergi inilah, tengok tempat-tempat orang. Macam hari tu kami pergi naik KL sama-sama. Kami tengoklah macam mana budaya di sana. Kami pergi dekat apa nama man? Pasar seni. Pasar seni. Kami tengok sana, wish. Budak-budak dia lepak. Lain macam. Bagi saya pula tercetusnya ide gerakan Betara Kala ni memang disebabkan minat sendirilah, minat membaca. Lepas tu bagi kita yang minat membaca ni, bila dapat satu naskah buku tu, bila habis baca kita cuma simpan. Bila besok lusa ada terniat untuk baca, kita cuma sekadar 1-2 muka surat habis. Jadi rasa sayanglah buku tu tersimpan begitu kan. Jadi tergeraklah untuk buat Betara Kala ni, untuk kami berkongsi buku-buku kami dengan orang ramai untuk dibaca. Jadi salah satu juga niat kami bawa Betara Kala ni, tercetusnya idea tu macam kawan saya cakap lah, kami bergerak ke Semenanjung beberapa kali lah. Jadi kami nampak di sana dia punya budaya tu pelbagai lah. Salah satu contoh, biasanya orang akan lepak di Rex KL. Rex KL ni banyak lah buku-buku yang disediakan untuk dibeli dan dibaca. Jadi bagi kami ini adalah satu benda yang menarik yang boleh kita bawa lah untuk kita terapkan, khususnya untuk golongan muda Sandakan lah, untuk melahirkan lagi anak-anak muda yang minat membaca, menambah ilmu lah, di samping mengisi masa lapang daripada terjebak dengan budaya-budaya yang kurang baik lah. Untuk kaset di mana dapat, dia first memang kecil-kecil, kakak sama abang lah yang beli kan. Itulah first sumber yang dapat, macam mana boleh dapat. Masih ada lagi simpan. Untuk kaset pertama saya beli masa umur saya 13 tahun lah, dalam tingkatan 1 kan. Album The Times lah.
Extra Soda Pop Rock and Roll. Sumber yang lain macam sekarang banyak jugalah local seller, dapat dari situ. Tengok di website mana-mana tempat diorang punya personal media sosial. Sumber yang ketiga, kita pergi tempat orang lah. Kalau ada kesempatan, ada budget sikit, so kita gerak pergi semenanjung lah. Macam Campbell, Sputnik Record, Teenage Head Record, apa lagi ya, banyak lah. Situlah kita selam. So kaset yang bawa turun ni hari top 3 lah, top 3 ya. First aku pilih ni lah, Laskar Cinta, Dewa 19. So ini dia dalam Indo Press. So dia istimewa. Kenapa aku pilih? Sebab tahun lalu diorang datang Malaysia sempena 30 tahun konsert di Bukit Jalil. Aku pergi, dapat satu sign sialah, gitaris dia si Andra, Mas Andra punya sign. Time ni memang best lah, layan gila. 3 jam non-stop, oi best, sumpah best. Yang kedua aku pilih free kak? Free, ambil kak, ambil. Yang kedua aku pilih Hujan lah, Riot. Album ni dirilis first time dalam format kaset sempena 16 tahun. So aku dapat lah, siap dengan sign. Aku dapat sign ni masa Art of Speed tahun lalu di Maip Serdang. Best lah, first time format kaset Hujan rilis. Yang nomor 1 aku pilih ni lah, OAG, Satellite Ink. So ini aku ada personal story lah dengan album ni. Kenapa aku top 1 lah dalam aku punya boleh aku cakap dalam aku punya hidup lah. First aku dengar ni kakak aku belilah. Kakak aku beli. Time tu aku umur dalam macam 5 tahun tak silap. 5 tahun kan 6 tahun. Dia pernah hilang, mama aku pergi buang, tapi aku dapat balik. Dapat di rumah orang. Dapat di rumah orang. Best lah, best. Dapat di rumah orang. Baru-baru ni Radi datang Sandakan, so minta sign lah. So ada dapat sign. Best, sumpah best. Dia punya lirik lain macam. Kena dengar lah, kena dengar album ni lain. Dari tajuk siap Nawaitu. Kau tengok macam mana dia eja Nawaitu. Lain macam. Beautiful. Macam mana dia eja beautiful. Best, sumpah best. Wajib adalah dalam simpanan. Oke, untuk buku ni pula sebenarnya dari zaman sekolah rendah lagi memang suka menulis dengan membaca ni lah. Jadi setiap kali ujian peperiksaan di sekolah tu memang akan biasanya dapat markah tertinggi, jadi karangan contoh apa semua. Jadi membaca dan menulis ni memang dari zaman sekolah lagi. Jadi bila beranjak zaman sekolah menengah tu pula, di situlah baru ada kemampuan sedikit lah untuk beli buku walaupun tak banyak. Kadang-kadang bila ada duit lebih, okey pergi jalan-jalan tengok, ni buku macam best pula kan, beli. Lepas tu selepas habis daripada sekolah pula, memang masa tu sudah kerja, jadi ada kemampuan, mula habis daripada sekolah tu lah start balik mengumpul lebih banyak buku lah. Biasa setiap gaji akan beli dua naskah buku, 3 naskah. Kadang biasanya kami akan cari kedai-kedai lama. Di Sandakan ni pula kebanyakan kedai-kedai anti-anti Cina. Dorang ada simpan buku-buku lama. Jadi kami tanya, "Anti, kamu ada jual buku kah?" Dorang cakap ada, tapi kamu kena bongkar sendiri store untuk cari. Di situlah kami punya kenikmatan tu bila kami sendiri bongkar buku dan kami banyak dapat buku-buku lama yang dari tahun 90-an lah. Dan salah satu juga biasanya akan order daripada website Indonesia lah. Kita order daripada buku-buku dari Indonesia, penulis-penulis baru, untuk sampai di Malaysia lah.
dia nikmat terjebak dalam dunia mengumpul ni. Wah, sukarlah dibendung. Macam satu benda kau beli, mesti kau mau komplitkan benda tu. Boleh dadah. Ya, tak boleh tiada. Dia susah lah, macam tiada obat. Untuk buku, aku punya favorite aku pilih inilah, Spirituality, Fizik Kuantum dan Manusia. Dia ditulis oleh Dr. Nasir Hashim. So mengenai buku ni, dia sebenarnya tentang macam mana kita mengenali diri dari sudut pandang agama, sains. Dia punya laras bahasa dalam pun lain lah. Di luar kotak juga, benda-benda yang dibahas pun baguslah untuk pengisian kita, menambah pengetahuan. Aku dapat buku ni masa aku pergi KL 15 Julai 2019 di KL Central. Ada banyak tu di tepi-tepi orang berjual sambil basking. Aku dapat. Oke, untuk saya pula sendiri, salah satu buku yang antara bagi motivasi dan impak lah bagi saya sendiri adalah buku Kembara Peniaga Jalanan yang ditulis oleh Ikram Al-Banjari. Jadi buku ni mengisahkan peniaga jalanan yang berniaga dengan macam-macam jenis lah. Salah satu di sini dia tulis kedai bandel, kawash, warung jalanan di berbagai tempat lah. Salah satu pasar lamba, pasar tani, expo tepi pantai. Jadi di sini buku ni dia banyak bagi menceritakan tentang kebaikan berniaga ni lah. Disebabkan anak muda zaman sekarang kebanyakan mindset, terutama di Sandakan sendirilah. Orang akan cakap, susah cari kerja. Jadi buku ni dia ada tulis macam mana anak muda tu sepatutnya berfikir untuk menjadi seorang peniaga di tempat kita sendiri, disebabkan kepayahan untuk mencari pekerjaan lah. Jadi bila kita berniaga ni, kita boleh mendapat sedikit, walaupun sedikit lah pendapatan untuk menjana kehidupan kita lah. Jadi buku ni antara yang terbaik bagi saya lah. Oke, kami akan turun pada setiap hari Sabtu dan Ahad sebelah petang lah. Biasanya akan start pada pukul 4 sampai ke pukul 7 malam lah. Jadi kami berada di Laluan Kreatif Sandakan. Kenapa kami buka di sini? Sebabkan kami tengok salah satu adalah nama. Dari nama itu sendiri, Laluan Kreatif. Tapi lorong ni cuma jadi tatapan orang-orang Sandakan, cuma jadi tempat persinggahan untuk mengambil gambar, dan kemudian ditinggalkan begitu saja. Jadi kami berinisiatif lah untuk buka di sini dan memanfaatkan sendiri lorong ni dengan namanya Laluan Kreatif, dan kami membawa benda-benda yang unik lah, yang kurang lah di Sandakan. Yang lebih malang lagi ni, kalau tempat ni sudah dinaik taraf tapi dibiar kosong. So kita boleh tengok dia jadi tempat buang sampah, tempat orang kencing lah. So sayang lah, sudah spend budget buat benda ni semua tapi dibiar kosong. So sayang lah. Oke, jadi salah satu juga harapan kami untuk buat salah satu niat kami untuk buka di sini adalah sebenarnya untuk mengubahlah mindset orang-orang Sandakan. Sebab bila kita buka lorong ni untuk dijadikan lorong jual barang-barang craft tangan apa semua, dari situ orang akan letak mindset, jangan kita buang sampah di sini, jangan kencing di sini sebab orang berjual. Banyak orang gunakan lorong ni. Jadi di situ akan mengubah jugalah pemikiran warga Sandakan ni. Mungkin segelintir, tidak semualah, segelintir orang yang mungkin masih lagi kurang bertamadun sikit. Kita mau elakkanlah begitu supaya lorong ni kekal bersih, cantik dan dimanfaatkanlah, tidak hanya tinggal sekadar nama begitu. Saya harap lepas ni
masyarakat khususnya di Sandakan ni lebih terbuka lah dengan benda-benda begini. Kami tahu sebenarnya banyak lagi di luar sana yang banyak kumpul benda-benda begini, suka benda-benda begini. Daripada kita terbuang masa, bos kita kumpul, kita bikin benda ni, bikin sesuatu yang baru, macam tarikan baru lah di Sandakan ni. Oke, harapan saya pula semoga lah dengan gerakan kami ini mampu melahirkan lagi ataupun mampu mengeluarkan lah orang-orang Sandakan ni yang banyak simpan benda-benda, tidak semestinya buku dan kaset, mungkin benda-benda lain lah, dan memenuhi laluan kreatif ni lah. Kami ni sebagai anak muda yang bergerak lah untuk boleh cakap jadi perintis lah laluan ni untuk membuka kepada orang Sandakan dengan dorang punya apa benda dorang simpan lah. Jadi kami berharap pihak berkuasa nampaklah video ni, sampailah dengan dorang bahwa kami dengan besar harapan lah semoga lorong ni dimanfaatkan untuk benda-benda yang berlainan lah. Macam kita asal nama pasar, orang akan fokus pada pakaian bandel, baju, seluar. Jadi bila sentiasa dibuat begitu, orang akan bosan lah. Bila orang jalan, bandel, jalan ke sana pula, bandel. Jadi tiada kelainan. So di situ yang kami letak harapan untuk bergerak begini supaya kami boleh jadi pemula, dan akan ada lagi lah di belakang-belakang kami yang akan ikut dan turut serta lah untuk menghiaskan lagi, menambah warna, menambah seri lagi pada laluan kreatif ni lah. Semoga lah, memang sangat berbesar harap lah kami.